Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad Nabiyir Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salawati wa azkat taslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat yang lebih dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Bersempena dengan ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi pihak parti Islam Malaysia PAS, saya ucapkan selamat menyambut Ramadan yang mulia kepada seluruh umat Islam. Marilah kita mengambil kesempatan di bulan yang mulia ini jelas kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, menjadi dhaifnya bukan sahaja untuk mentarbiah, mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang sentiasa taat kepadanya dengan ikhlas, rasa gerun kepada kehebatan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Terpenting juga kita dihidangkan dengan fadilat yang sangat besar, yang tiada bandingan dan tiada tandingan. Khususnya ibadat puasa Ramadan itu sendiri. Allah Ta'ala sangat menghargai kerana kita sanggup bersabar menunaikan ibadat puasa, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa pada zahirnya dan membatalkan pahalanya dan segi rohaninya. Di mana kesabaran ini dinilai oleh Allah Ta'ala dengan harga yang sangat mahal, sehingga disebut dalam hadis Qudsi, pahala mereka yang berpuasa itu disebut oleh firman Allah Ta'ala, fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu tersah padaku untuk menentukan berapa banyak pahalanya. Aku yang akan membalasnya pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh para ulama bahawa seorang yang meninggalkan puasa tidak dengan sebab yang uzur,
bukan kerana sakit, bukan kerana musafir yang diizinkan oleh syarak. Dia meninggalkan puasa kerana malas. Dia berdosa, dosa besar. Dia boleh bertaubat, dia mengqadakan puasa itu. Namun dia tidak boleh mengganti pahala puasa satu hari yang ditinggalkan walaupun dia puasa sepanjang hayat. Itulah kelebihan ibadat puasa. Dikurniakan pahala dan kelebihan. Makan minum bulan puasa. Berbuka dapat pahala, bersahur dapat pahala. Bukan saja menahankan diri, makan minum pun dapat pahala. Kita berbuka puasa, dapat pahala, dapat kelebihan. Disebut di dalam hadis, "Lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrih, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang puasa itu dua kesukaan, dua kegembiraan. Satu kegembiraan bila dia berbuka. Yang satu lagi bila bertemu dengan Tuhan di hari kiamat. Dia sangat gembira. Malas hari Sabtu kita meninggalkan makan minum dalam keadaan sabar menghadapi dahaga, lapar, keletihan. Tiba-tiba waktu berbuka sudah tu sangat gembira. Gembira itu diberi kelebihan oleh Allah Taala. Bahkan disuruh kita berbuka segera. Antara sunat berpuasa itu ialah berbuka dengan segera bila masuk waktunya. Jangan tangguh lagi. Berbuka dahulu, kemudian barulah sembahyang. Jangan sembahyang dulu nak tunjuk kuat, agama sangat, berbuka lepas sembahyang. Itu bukan cara. Cara yang diajar oleh Nabi SAW ialah berbuka dahulu, kemudian barulah sembahyang. Menunjukkan bahawa berbuka juga ada pahala, ada kelebihan. Itu yang diajar oleh Nabi SAW, disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Kemudian bersahur untuk membina kekuatan, persediaan untuk menghadapi puasa di besok hari. Kita bersahur. Kelebihan sahur ini sudah menepati ada niat untuk berpuasa di besok hari. Walaupun seseorang itu tidak melafazkan niat mengikut mazhab Syafi'i untuk berpuasa besok hari, bila dia bersahur secara automatik menjadi niat untuk berpuasa esok hari. Bersahur itu pun ada kelebihan. Sabda Nabi SAW, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang bersahur. Berselawat ini makna malaikat. Allah memberi rahmat, malaikat minta doa kepada Allah beri rahmat mereka bersahur. Dan sebab itu kita disuruh bersahur walaupun setegak, tak lalu makan, minum setegak. Usahakan bersahur walaupun makan sikit, kalau tak lalu makan, untuk dapat kelebihan sebenarnya. Kerana makan sahur itu ada pahalanya. Ibadat-ibadat yang lain yang diamalkan di bulan puasa, yang sudah diwajibkan, sembahyang lima waktu dan sebagainya. Dan sebab itulah banyak kita mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Walaupun zakat boleh dikeluar bila-bila masa saja, bila sampai nisab.
dipilihnya bulan Ramadan untuk keluar zakat. Kerana ibadat bulan Ramadan diberi fadilat lebih daripada bulan yang lain. Sembahyang 5 waktu dan ibadat lain, sedekah, ibadat yang sunat, digalakkan kita membaca Quran. Nabi SAW bertadarus dengan malaikat Jibril pada Ramadan. Bertadarus dengan makna membaca untuk membetulkan bacaan, mengkaji, bukan saja mengaji, termasuk mengkaji, memahami seboleh-bolehnya Quran itu dengan teliti sehingga tamat bulan Ramadan. Baca Quran, berjaga, berdoa, beristighfar. Kerana disebut dalam hadis, doa orang yang berpuasa diperkenan oleh Allah Ta'ala. Ambil peluang berdoa pada masa puasa. Pada masa puasa, waktu siang hari, waktu hampir berbuka, berdoa. Lepas sembahyang, berdoa. Diperkenankan doa pada mereka yang berpuasa sehingga dia berbuka. Hidupkan malam Ramadan dengan sembahyang tarawih, dengan sembahyang tahajud yang diajar oleh Nabi SAW, yang dipilih para sahabat radhiyallahu anhum. Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sembahyang tarawih tak lebih dari 8 rakaat. Itu Nabi sembahyang 8 rakaat dibaca dengan panjang. Kemudian zaman Sayyidina Umar dibuat 20 rakaat. Tak jadi salah buat 20 rakaat. Sayyidina Umar hidupkan dengan 20 rakaat. Melantik Ubay bin Ka'ab jadi imam sembahyang tarawih, sembahyang 20 rakaat. Kerana pada awalnya Nabi sembahyang malam yang pertama, sembahyang tarawih, sahabat datang. Malam berikut Nabi tak datang. Orang paling ramai, lebih ramai lagi datang nak berjamaah dengan Nabi. Kemudian Nabi datang malam berikutnya. Nabi bersabda, aku takut wajib pada kamu. Nak jadi wajib. Tarawih ini sunat saja. Hidupkan malam dengan qiyam, mendirikan sembahyang. Kerana sabda Nabi SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, menghidupkan malam dengan ibadat, diampunkan dosanya yang terdahulu. Dengan maksud dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa yang besar berhajat pada istighfar secara khusus. Dosa yang kecil dihapuskan ibadat-ibadat sunat. Walaupun namanya dosa kecil, kalau banyak bertimbul-timbul juga. Kadang-kadang dosa kecil yang bertimbul itu dihapuskan dengan ibadat-ibadat yang sunat dan ibadat yang wajib. Ambil peluang di bulan Ramadan mulia ini bersedekah, menjamu orang berbuka puasa, bersahur dan sebagainya. It'amut ta'am, memberi makan, masuk dalam amal kebajikan yang ada kelebihan bulan Ramadan. Kita ambil peluang yang sebenarnya. Itulah sebenarnya bulan Ramadan ini kita jadi dhif, jadi tetamu Allah Ta'ala, dihidangkan dengan makanan rohani dan jasmani. Makanan jasmani, berbuka dan bersahur, diberi pahala. Makanan rohani, ibadat-ibadat yang wajib, yang melipat ganda pahalanya. Ibadat-ibadat yang sunat, diberi kelebihannya. Itu makanan rohani. Maka Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhum, as-salafus salih, sangat gembira bila tiba bulan Ramadan. Kerana bulan ini betul-betul jadi tetamu Allah Ta'ala. Bulan untuk melatih diri kita menjadi orang yang bertakwa bila banyak taat kepada Allah Ta'ala,
yang dilangsungkan selepas bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan untuk membina jati diri, melatih. Kemudian sambung lepas Ramadan menjadi orang yang terus beristiqamah, mendidik, untuk melatih kita selepas Ramadan menjadi orang yang saleh, orang yang baik, mengerjakan amal yang saleh. Di bulan yang mulia Allah Ta'ala pilih menunjukkan kelebihan Ramadan, berlaku peristiwa yang besar dalam sejarah Islam. Antaranya ialah peristiwa nuzul Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan pada Quran. Quran itu petunjuk kepada manusia, keterangan daripada petunjuk. Quran yang membezakan antara betul dan salah. Orang tahu beza betul salah, buka Quran. Dihuraikan oleh Nabi SAW dengan tafsir yang nyata. Nabi ada penafsir yang hidup daripada Quran. Riwayatkan oleh para ulama. Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan berlakunya perang Badar, Yaumul Furqan, perang yang besar dalam sejarah Islam, yang menguji mereka yang beriman, berlaku pada bulan Ramadan. Betapa besarnya peristiwa Badar ni sehingga ahli Badar disebut oleh Allah, ya ahla Badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa kamu nak buat, aku ampun dengan dosa kamu. Allah Ta'ala jamin keampunan dosa dan redha pada ahli Badar. Allah Ta'ala pilih Badar di bulan Ramadan. Dan Allah Ta'ala pilih banyak peristiwa besar bulan Ramadan. Satu yang penting ialah Allah Ta'ala beri hadiah kepada umat Islam yang beriman. Bulan Ramadan, satu malam dikenai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Satu malam Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Apa-apa ibadat yang dibuat berbetulan dengan Lailatul Qadar, malam Qadar, diberi pahala 1000 bulan. Kita disuruh mencari kelebihan Lailatul Qadar, khususnya malam 10 yang akhir. Makna cari kelebihan Lailatul Qadar ini bukan bermakna kita tunggu berlaku benda yang pelik, benda yang luar biasa. Kalau nampak benda luar biasa, tak buat ibadat, tak ada arti, tak ada makna apa. Tak ada apa-apa arti. Mereka bertemu kelebihan Lailatul Qadar, mereka yang beribadat di malam itu. Dan sebab itu orang yang buat ibadat di malam itu, berdoa di malam itu, dia tak tahu berlaku pun, dia dapat kelebihan itu. Tetapi orang yang ditunjukkan nampak cahaya malaikat macam-macam malam tu, tak ada apa-apa, tengok saja. Tengok sajalah. Berdoa tidak, ibadat pun tidak. Sekadar kelebihan tengok saja. Kelebihan ibadat 1000 bulan tidak ada. Dan sebab itu kita disuruh mencari Ramadan dengan menghidupkan ihya malam-malam Ramadan, khususnya malam 10 yang akhir, terdapat kelebihan. Oleh kerana bulan ini bulan sangat mulia, sangat lebih, maka saya ucapkan selamat menyambut Ramadan pada seluruh umat Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita, diberi kekuatan kita untuk beribadat bulan Ramadan yang mulia ini. Cukup sekali itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.